Nama saya Amna Batrisya Binti Sarozi. Saya dari kelas Pak Mana dan saya dari Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sebuah resensi buku, iaitu buku novel yang bertajuk Saka Cincin Long Isah. Buku dia macam ni. Terdapat dua nama pengarang dalam buku ini, iaitu Suhana Saleh dan Nida Zahar. Buku ini diterbitkan bersama buku Puris dan tahun diterbitkan buku ini adalah tahun 2019. Terdapat beberapa bilangan buku, iaitu halamannya sebanyak 260 halaman. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya sedang saja. Tapi terdapat beberapa cerita menarik di dalam buku ini. Pertama sekali saya akan menceritakan sinopsis tentang buku ini. Bermula daripada kisah seorang budak perempuan, iaitu Diana, dan bersama keluarganya cuba menyesuaikan diri di dalam sebuah rumah usang yang tidak asing. Tanpa disangka-sangka, seorang budak perempuan ini, iaitu Diana, menjumpai sesuatu yang menggugah naluri ingin tahunya. Seterusnya, sebuah bilik misteri dan sebuah potret lama membawa Diana ke garisan permulaan pembongkaran kisah keluarga yang dikambus sekian lama. Macam Diana ni menjumpai sebuah bilik dan potret lama dan dia ingin mencari dan membongkar kisah keluarga ini, iaitu kisah keluarga arwah neneknya. Seterusnya saya akan lanjutkan, iaitu kejadian demi kejadian aneh kian tersingkap, bermula di rumah sehingga di kampus, iaitu di kampus Diana. Silapnya dan kenapa dia mencari hairan dan tertanya-tanya kenapa penampakan demi penampakan tidak lagi terhijab di depan matanya, iaitu penampakan mistik, iaitu penampakan mistik yang seram tidak berlaku di depan matanya. Seterusnya, akhirnya konflik diri batasan pemikiran. Di dalam buku cerita novel ini terdapat beberapa watak di dalamnya. Watak utama di dalam cerita ini ialah Diana. Diana ini ialah seorang anak sulung di dalam keluarga. Di dalam keluarga cerita ini, dia adalah seorang anak sulung dan dia mempunyai seorang adik lelaki, iaitu bernama Imran. Terdapat empat orang di dalam sebuah keluarga ini, iaitu Mama Diana, Papa Diana, dan Imran. Di dalam cerita ini terdapat kisah yang menarik tentang keluarga ini, yang sekaligus Diana ini mencuba untuk membongkarkan kisah tentang arwah neneknya. Pada mulanya, Mama dan Papa Diana tidak mempercayai Diana kerana Diana sering menyebutkan tentang penampakan arwah neneknya di dalam rumah usang itu. Pada akhirnya, Mama dan Papa Diana ini sedar akan apa yang Diana cakap sebelum ini adalah perkara yang betul tentang arwah neneknya. Mama dan Papa Diana ini tahu sedikit tentang kisah silam arwah neneknya, tapi mereka tidak memberitahu Diana tentang kisah tersebut. Diana ini cuba untuk mencari tahu kisah ini sendiri kerana naluri ingin tahunya semakin membuat-buat dalam cerita ini. Kisah ini dapat memberi pengajaran atau nilai-nilai murni dalam cerita ini, iaitu berusaha bersungguh-sungguh
dan tidak berputus asa. Apa yang saya bagi tahu dalam cerita ini, saya suka watak Diana dalam cerita ini kerana Diana ini adalah seorang yang berani dan tidak mudah berputus asa. Dan Imran pula adalah adiknya yang suka mengikut apa yang kakaknya lakukan dalam cerita ini. Untuk nilai-nilai mundi dalam cerita ni sudah saya sebutkan tadi, iaitu berusaha bersungguh-sungguh dan tidak mudah berputus asa. Dalam saya akan buat sebetul ayat dalam cerita ni, iaitu Diana seorang yang bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa dalam mencari tahu dan membongkarkan kisah silam keluarga ini. Saya sudah memberitahu sinopsis dan ulasan, dan saya akan memberitahu sedikit kelebihan buku ini. Buku ini terdapat cerita yang menarik, cerita yang menarik untuk dibaca pada sesiapa yang minat pada siri novel seram lah. Dan kelemahan pada buku ini mempunyai muka depan yang seagak nipis, dan masa saya membeli buku ini tidak berbalut, jadi mudah rosak. Jadinya anda boleh balut sendiri buku ini untuk tidak mengelakkan daripada rosak. Dan pada akhirnya saya akan memberitahu kesimpulannya ialah saya sarankan korang baca buku ini kerana buku ini mempunyai cerita yang sangat menarik, dan terdapat 15 bab dalam buku ini. Buku ini bagi saya amat menarik lah, kerana saya jenis suka buku yang mempunyai banyak kandungan seperti buku ini, kerana buku ini mempunyai 15 bab. Dalam bab-bab yang tertentu ini mempunyai cerita yang berlainan. Dia macam episod tapi lagi menarik lah. Saya sarankan korang baca buku ni. Siapa yang minat novel seram boleh belilah buku ni dekat kedai buku mana kalau ada lah. Boleh baca. Okay. Buku ini tak rugi kalau korang baca banyak kerana cerita dia sangat menarik, dan seperti yang saya cakap sebelumnya, cerita ni sangat menarik. Korang boleh baca buku ini pada bila-bila masa. Okey, itu saja dari saya. Saya ingin memberitahu anda membaca buku itu Jambatan Ilmu. Okey, itu saja dari saya. Saya Amna Batrisha binti Sarozi mengucapkan kepada korang, stay safe. Stay safe di rumah, duduk rumah diam-diam. Janganlah keluar mana-mana. Elok baca buku di rumah sahaja, lagi best. Itu saja saya.